Assalamualaikum. Nama saya Jamal Binti Mahat, matric number 265943. Okey. Polis Diraja Malaysia. PDRM. PDRM adalah agensi penguatkuasa tertinggi negara. Dilaksanakan oleh agensi ini. PDRM memberi impak yang besar kepada pertumbuhan dan pembangunan keseluruhan Malaysia. Sebagai pegawai polis, mereka mempunyai kuasa untuk menjalankan tugas mengikut undang-undang. Banyak aduan telah dibuat kepada Biro Pengaduan Awam dan kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan berhubung sistem perkhidmatan profesional. Mengikut tanggungjawab masyarakat dan sumbangan PDRM kepada penguatkuasaan undang-undang negara, mereka biasanya dinilai berdasarkan prestasi mereka. Semua perkhidmatannya diteliti kerana ia adalah pengguna utama komuniti PDRM. PDRM komited untuk mengekalkan integriti mereka sambil menawarkan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan mereka. Okey, diagnosis peringkat organisasi. Produktiviti PDRM yang lemah walaupun menggunakan teknologi moden. PDRM sukar untuk memberi maklumat ke seluruh organisasi. Diagnosis peringkat kumpulan, penglibatan pekerja dalam unit tertentu merupakan isu bagi ketua jabatan dan pegawai yang menghalang kerja daripada diselaraskan merentas jabatan kerana jarak. Tanggungjawab pekerja bawahan tidak relevan dan dalam konteks sektor kerja mereka kerana beban kerja mereka yang besar. Akibatnya, tanggungjawab jabatan semakin membebankan. Diagnosis individu, ramai tenaga kerja PDRM mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeza yang menyumbang kepada isu pembahagian buruh serta majikan yang tidak mempedulikan pekerjanya. Okey, intervensi proses manusia, kepimpinan komunikasi, penyelesaian masalah dan membuat keputusan adalah penekanan intervensi ini dalam proses manusia. Intervensi proses manusia ialah kaedah yang memfokuskan kepada keperluan pekerja yang terlibat dalam menangani masalah dan membuat keputusan. Terdapat jenis intervensi pertama dalam pertubuhan organisasi yang merangkumi proses seperti perundingan mengenai proses penubuhan pasukan dan latihan kepekaan. Terdapat isu komunikasi dalam PDRM kerana jarak antara pelbagai jabatan dan unit. Apabila menyampaikan data, sukar untuk menjelaskan hujah. Intervensi pembinaan pasukan tujuannya adalah untuk meningkatkan kecekapan dan penyertaan pekerja dalam aktiviti yang diberikan. Ianya juga dapat meningkatkan komunikasi, keakraban dan keterbukaan dalam kalangan ahli organisasi bagi mencari penyelesaian kepada sebarang masalah yang mungkin berlaku. Istilah pembinaan pasukan merujuk kepada campur tangan yang cuba mengurus alih organisasi dan menjamin bahawa setiap ahli boleh membantu satu sama lain dalam mengatasi cabaran sistematik yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal bin Ahmad, nombor matrik 266090. Baik, kaedah diagnosis yang seterusnya ialah intervensi teknostruktural. Matlamatnya adalah untuk mengubah struktur dan bentuk organisasi bagi meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan pembangunan organisasi. Teknik organisasi, kumpulan dan penciptaan pekerjaan yang merangkumi keseimbangan kerja kehidupan. Di samping itu, intervensi ini dilihat sangat signifikan kepada penyusunan semula sebuah organisasi. Intervensi strategik. Ini bertujuan untuk menggunakan kelebihan dan nilai penjanaan syarikat. Perancangan strategik telah dipengaruhi oleh misi dan visi PDRM. Adalah menjadi tanggungjawab ketua pentadbiran untuk meletakkan modal bagi setiap rancangan. Pekerja di semua peringkat perniagaan seharusnya dapat memahami pelan strategik khusus situasi semasa. Strategi SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman harus digunakan di semua jabatan dan sekolah untuk menjalankan intervensi. Baik, kaedah diagnosis yang seterusnya adalah intervensi sumber manusia. Pembangunan pekerjaan, penyepaduan dan bantuan adalah beberapa matlamat campur tangan sumber manusia. Bagi pekerja sokongan pentadbiran, tujuan intervensi adalah untuk membantu mereka meningkatkan kualiti pekerjaan mereka dan kebolehan dan keupayaan mereka dalam menjalankan tugas mereka. PDRM melaksanakan intervensi pengurusan prestasi
iaitu penilaian prestasi bagi menyelesaikan masalah gemar beramah mesra di kafeteria sehingga mengabaikan tugas. Kaki tangan PDRM telah mendapat ganjaran atas kerja keras mereka dengan menerima pengiktirafan daripada syarikat sebagai insentif untuk pekerja. Ini akan membantu dan menggalakkan mereka menjadi lebih setia dan jujur dalam kerja mereka. PDRM telah menyediakan ruang kerja yang kondusif. Seterusnya, PDRM juga melaksanakan intervensi pengurusan kerjaya yang digunakan untuk memberikan inspirasi kepada pekerja baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada rakan saya Muhammad Faisal kerana telah memberi peluang kepada saya untuk membentangkan slide yang seterusnya. Okey, nama saya Muhammad Rushidi bin Roslan, nombor matrik 26663. Okey, saya akan menerangkan tentang tajuk analisis data. Okey, di bawah analisis data ni terdapat lebih kurang 9 poin. Jadi saya akan menerangkan ke semua poin-poin tersebut. Okey, poin yang pertama. Proses intervensi telah dikaji menggunakan pelbagai kaedah penyelidikan kuantitatif dan juga kualitatif. Okey, poin yang kedua. Epistemologi yang berbeza membolehkan strategi ini menerangkan elemen tindakan organisasi yang berbeza dengan cara yang berbeza daripada satu sama lain. Okey, poin yang ketiga. Satu daripada dua pendekatan boleh digunakan untuk mengumpul data untuk penilaian proses. Dan poin yang keempat, tinjauan susulan untuk pelaksanaan dan model impak statistik menggunakan data daripada soal selidik, piawai atau campur tangan yang disesuaikan. Nielsen ETAL 2007, Nielsen dan Randall 2009. Okey, poin yang seterusnya iaitu yang kelima. Sebagai tambahan kepada temu bual separa berstruktur, pemerhatian aktiviti intervensi dan perhatian lapangan jangka pendek, pengumpulan data kualitatif juga mungkin juga termasuk. Okey, poin yang seterusnya iaitu yang keenam. Penilaian proses kualiti telah membantu penyelidik mempelajari tentang keadaan di mana intervensi berkemungkinan besar akan berjaya. Okey, yang ketujuh, pendekatan hybrid yang menggabungkan data kuantitatif dan juga kualitatif telah dianjurkan sebagai jalan tengah yang mungkin kerana setiap sumber data mempunyai kekuatan dan kekangan metodologinya yang tersendiri. Okey, yang ke-8, pendekatan sepenuhnya rasional dan kualitatif juga digunakan dalam projek ini. Keberkesanan intervensi sering dinilai menggunakan skala untuk penilaian proses. Okey, dan poin yang terakhir yang saya akan bentangkan adalah mungkin untuk menilai sikap dan tingkah laku pengurusan berhubung intervensi yang dicadangkan menggunakan metodologi penilaian proses kuantitatif yang menumpukan pada pembuatan skala. Okey, setakat itu saja saya membentangkan tentang slide analisis data dan saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya iaitu Muhammad Faizul. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Rusdi, atas pembentangan beliau. Saya akan meneruskan pembentangan yang di mana saya Muhammad Faizul bin Hanafiah, nombor matrik 266047 Grup G Johor Bahru, akan membentangkan tentang intervensi iaitu campur tangan strategik. Campur tangan strategik. Produktiviti organisasi, penyampaian perkhidmatan masyarakat dan negara dan dasar alam sekitar adalah semua isu yang mesti ditangani oleh PDRM. PDRM mesti menyesuaikan diri apabila keadaan berubah. Yang di mana PDRM juga telah dilatih di mana akan bertindak pantas mengikut arahan-arahan semasa yang bergantung kepada kejadian semasa. Pertimbangan isu strategik adalah penting untuk kejayaan sesebuah syarikat. Penggabungan dan pengambilalihan, perkongsian dan perkembangan rangkaian serta latihan dalaman semuanya telah digunakan baru-baru ini sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan dan keuntungan korporat. Seterusnya saya membentangkan tentang mengagihkan tugas
dalam kelayakan masing-masing. PDRM mempunyai pengetahuan tentang cara memperuntukkan pelbagai tugas kerja kepada anggotanya berdasarkan kelayakan, kemahiran dan keupayaan mereka. Adalah mustahil untuk menilai terlalu tinggi kepentingan memelihara kerjasama jabatan. Terpulang kepada pihak pengurusan untuk memikirkan cara menggabungkan sumber manusia dengan tugas pekerjaan dan cara menawarkan barangan atau perkhidmatan kepada pengkalan pengguna iaitu masyarakat. Sebagai sejenis strategi pembangunan, organisasi campur tangan teknostruktur menangani kedua-dua cabaran struktur dan teknologi. Contoh strategi ini termasuk reka bentuk organisasi, penglibatan pekerja dan reka bentuk kerja. Seterusnya, saya ingin serahkan pembentangan ini kepada rakan saya, Hanasrul Effendi, untuk meneruskan pembentangan beliau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Hanasrul Effendi bin Asna Malik, nombor matrik 266555 dari grup G Johor Bahru. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Faizul atas pembentangan beliau sebentar tadi. Okey, saya akan sambung sedikit mengenai intervensi daripada sahabat saya di mana menambah baik sumber manusia di dalam sesebuah organisasi. Okey, perjuangan organisasi untuk mencari dan mengekalkan pekerja yang berkelayakan tinggi juga terikat dengan isu dengan sumber manusia dalam sesebuah organisasi. Adalah penting untuk mentakrifkan matlamat dan objektif mengurus tanggungjawab pekerja dengan tepat supaya mereka boleh melakukan kerja terbaik mereka, menilai dan memberi ganjaran kepada prestasi yang mereka telah tunjukkan dan memastikan orang ramai berkembang dalam kerjaya mereka dan mampu menangani tekanan. Pekerja mesti bersedia untuk menangani kesukaran yang mungkin mereka hadapi dalam kerja mereka kerana banyak tugas yang memerlukan usaha yang lebih besar. Adalah penting untuk mengurus sumber manusia dengan betul, melatih pekerja dan mendidik pelajar. Kecemerlangan operasi mesti ada dalam kepimpinan PDRM bagi menjamin kaki tangan menjalankan tugas mereka dan menyumbang kepada kesenangan perniagaan. Keputusan yang memberi manfaat kepada kaki tangan dan syarikat mesti diambil dalam persekitaran dalaman dan juga luaran. Seterusnya saya akan membentangkan tentang halangan-halangan yang dihadapi dalam sesebuah organisasi. Terdapat 6 atau 7 halangan di mana penurunan minat dalam pertumbuhan organisasi disebabkan kurangnya semangat dalam kalangan pekerja. Yang kedua, pekerja keletihan dan dibebani oleh sistem baru yang lebih rumit dan tidak produktif. Yang ketiganya, tidak mempunyai rangka kerja kewangan yang mantap, ketiadaan metodologi saintifik, proses dan prosedur pembangunan syarikat yang rumit. Yang keenam, ahli organisasi tidak dibenarkan membuat sebarang perubahan. Dan yang terakhirnya, kekurangan tenaga buruh. Selain daripada intervensi dan juga halangan, terdapat juga cara atasi tindakan mengatasi halangan perubahan ini, di mana terdapat 5 cara atasi. Yang pertamanya, menyediakan sumber. Yang kedua, melibatkan diri dalam pertumbuhan organisasi. Yang ketiganya, mendorong pekerja mempromosikan perubahan. Yang keempat, melaksanakan penilaian. Dan yang terakhirnya, menyediakan latihan yang secukup. Okey, setakat ini sahaja pembentangan daripada guru kami. Alhamdulillah, sekian, terima kasih.